Alhamdulillah wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bil fadl amin. Sangat juga sedikit berkat harta yang jatuh pada tangan orang yang merampas. Tadi ada kerana ada terjemah tak tepat. Betul. Maka inilah demi Allah Tuhan, umur seorang yang ghafilin dan bimbang dengan dunia dan lupa pada akhirat sesungguhnya telah dirampas orang akan dia. Bermula misalnya dunia ini seperti orang yang sudah tua. Kita ambil di sini. Bermula dunia ini seperti orang yang sudah tua, kata pengarang kitab ini. Begitu juga berdasarkan riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Nabi malam Isra dan Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dunia itu dengan beberapa gambaran. Di antara gambaran yang Allah telah gambarkan dalam kisah Isra, dunia itu diumpamakan seperti perempuan yang cantik. Ada perhiasan dan sebagainya. Jadi ada makna di situ. Kemudian Nabi berjalan lagi dalam Isra dan Mi'raj, Allah Ta'ala umpamakan dunia itu seperti perempuan yang tua. Itu pun ada makna dia. Satu ketika Nabi Isra digambarkan dunia itu seperti perempuan yang cantik, ada perhiasan dia. Maka ketika wanita itu memberi salam, Nabi tak jawab pun salam. Nabi tak memandang pun kepada perempuan yang cantik berhias-hias tu. Maka Jibril AS mengatakan, ya Rasulullah, itulah dunia. Kata Jibril. Maksud dunia itu diperlihatkan cantik kepada kebanyakan orang, indah. Tetapi pada malam tersebut Nabi tak pandang, Nabi tidak menoleh pun. Maka kata Jibril alaihissalam, sekiranya engkau menoleh kepada perempuan tadi, sekiranya engkau memandang kepada dia, melayan dia, maka nescaya umat engkau pun macam tu. Jadi kalau Nabi menoleh kepada perempuan tadi, Jibril AS mengatakan, maka umat engkau pun akan ikut sama memandang kepada dunia. Jadi kata ulama, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut, ada rahsia. Ada rahsia yang Allah Ta'ala jadikan. Jadi kata ulama, seolah-olah pada malam Isra dan Mi'raj itu nasib umat akhir zaman ini di tangan Nabi SAW. Apa yang Nabi pilih, maka Tuhan takdirkan. Apa yang Nabi pilih, Tuhan takdirkan. Mengikut pilihan Nabi SAW. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala, ketika mana Jibril alaihissalam sampai di Baitul Maqdis, Jibril alaihissalam memberikan Nabi beberapa air. Kata ulama ada 2 air, kata ulama ada 3 air. Ada air berisi arak, ada yang berisi air putih, dan ada berisi susu. Maka Jibril alaihissalam mempersilakan terpulang kepada Nabi nak pilih air mana. Maka Nabi memilih minum susu. Maka apa kata Jibril alaihissalam? Sekali engkau minum air, habis tenggelam umat engkau dalam syahwat dan sebagainya. Sekali Nabi memilih arak, lagi teruk lagi umat dia. Maka disebabkan Nabi memilih susu, maka umat dia, sebab susu ni simbolik fitrah, maka umat ni berada dalam keadaan fitrah kebenaran. Fitrah manusia itu melihat kebenaran. Sehingga ada dia mengatakan
ketika Nabi dah minum susu tersebut, maka berjalan untuk Mi'raj ke langit. Maka Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tak habiskan susu tadi?" Sebab susu tadi Nabi tinggalkan sikit, tak habis Nabi minum. Jadi Jibril alaihissalam kata, "Kenapa engkau tak habiskan susu itu ya Rasulullah?" Nabi bertanya, "Kenapa?" Nabi kata, "Sebab yang sedikit itulah umatmu masuk neraka," dia kata. "Kalau kau minum habis umatmu masuk syurga." Maka Nabi nak patah balik untuk minum semua dia. Jibril kata, "Jaffal qalam." Dah takdir dah. Engkau dah pilih macam tu dah, itu dah takdir dia. Jadi sebagai simbolik hakikat dia Allah Subhanahu Wa Taala yang mentakdirkan. Jadi melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu di antara hikmat Isra dan Mi'raj. Jadi seolah-olah Nabi yang menentukan umat dia bagaimana. Begitu juga dalam Isra itu ada digambarkan Nabi kepada dunia seperti perempuan yang tua. Perempuan yang tua. Maka bila Nabi bertanya, "Siapakah perempuan itu wahai Jibril?" Itulah dunia sekarang. Bermaksud dunia itu dah terlampau tua. Umpama perempuan bongkok 3 sampai 5 orang. Bongkok mana dah tua benar-benar dah. Maksud bila-bila masuk, bila-bila akan binasa. Jadi maksud dunia ni dah terlampau tua sebenarnya. Zaman Nabi itu pun dah digambarkan dunia dah terlampau tua benar dah. Jadi kalau dah dunia dah bertua benar, janganlah berkanan benar ke dunia ni. Dah tua pun berkanannya lain. Jatuh dah. Maka dunia itu diumpamakan dengan pelbagai perumpamaan. Dunia itu diumpamakan dengan pelbagai perumpamaan supaya kita mengetahui hakikat dunia itu. Bermaksud dunia ini bukanlah sebagaimana yang kita pandang pada mata zahir kita. Dunia ini bukanlah sebagaimana yang kita pandang dengan zahir mata kita. Sebab itu Nabi menceritakan hakikat dunia yang mungkin kita tak faham, tak dapat nak faham. Sebab apa kita tak dapat nak faham? Sebab kita pandang lain, kita nampak lain dunia ni. Nabi SAW menyebut apa? Tentang hakikat dunia pada pandangan Allah. Jadi mana yang lebih sebenar dunia ini? Pada pandangan Allah atau pada pandangan kita? Terpulanglah kita nak pandang macam mana. Tetapi Nabi menyebut bagaimana hakikat dunia pada pandangan Allah. Nak setuju, tak nak setuju, pokok di situlah. Nabi menyebut bahawa dunia ini pada pandangan Allah itu tidak ada nilai. Sehingga Nabi menyebut sekiranya dunia ini ada nilai pada pandangan Allah, walaupun senilai sayap nyamuk, maka akan tidak diberikan nikmat kepada orang yang ahli maksiat, orang yang tak beriman. Tuhan takkan beri dia. Sebab dunia ini bernilai. Maka Tuhan takkan beri pada orang ahli maksiat. Allah Ta'ala takkan beri pada orang yang tidak beriman. Tetapi sebaliknya dunia ni Tuhan bagi. Tuhan bagi kepada ahli maksiat, Tuhan bagi kepada orang tak beriman. Jadi itu dunia yang sebenar. Begitu juga Nabi SAW. Bila Nabi menceritakan hakikat dunia, Nabi kata ad-dunya jifatun. Nabi kata dunia itu umpama bangkai. Bangkai busuklah. Ad-dunya jifah. Jadi bila Nabi berjalan dengan para sahabat dekat tempat pembuangan sampah, tiba-tiba ada bangkai kambing di situ. Bangkai haiwan dekat tempat sampah. Maka Nabi tanya para sahabat, "Kamu tahu tak di hadapan kita ni apa ni? Apa ni depan ni?" Jadi sahabat kata, "Bangkai ya Rasulullah. Jifatun." Kenapa Nabi bawa tempat bangkai pula?
Maka Nabi kata hadzal dunia. Nabi nak bagi faham hadzal dunia. Inilah dunia, Nabi kata. Yang kau dapat bangkai yang menjijikkan ini, tak ada siapa pun nak pergi situ, bau dia busuk. Nak makan janganlah muntah dah. Dokek pun nak muntah. Bangkai ni nak dokek pun muntah. Pandang pun goli. Bau pun busuk. Nabi nak ajar para sahabat macam mana boncinya orang pada bangkai. Tutup hidung lagi tengok dia. Bila Nabi tanya, apa di hadapan kita ni? Bangkai ya Rasulullah. Jifatun. Hadzal dunia, Nabi kata. Inilah dunia. Masya-Allah. Kita kalau bangkai itu sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang busuk, sesuatu yang kita nak lari pada dia. Bangkai cicak lah. Kau yang busuk lah. Weh mencari tersapit mana tak dapat tidur lah. Tak suka kita. Maka Nabi umpamakan dunia sebegitu. Maka di sini Al-Imam Ibn Al-Sikandari menceritakan bahawa mana tadi ya? Hilanglah. Seorang film yang dunia lupa dah. Bermula misalnya dunia itu, ini pengarang ni. Bermula umpama misal dunia itu seperti orang yang sudah tua. Bahasa lama sudah tua. Yang ada padanya penyakit. Adanya penyakit. Yang dalam Isra sekadar diumpamakan perempuan tua pakai tungkek. Tak ada disebut penyakit, tak ada dah busuk dah. Jadi tak semua orang perempuan tua ni busuk kan. Dia tua tapi harum baru macam-macam bodak pakai. Sekadar tua jelah kan. Tua wanilah. Tapi bodak macam-macam pakai. Kan? Bersih dia. Jadi dalam Isra sekadar diumpamakan perempuan tua saja, menggambarkan betapa tuanya dunia. Tetapi di sini menggambarkan perempuan tu dahlah tua. Kan? Ada padanya penyakit juzam sopak dan baras. Sama sopak. Penyakit sopak. Kulit dia tak lawa. Ada kurap. Juzam ni kurap. Ada kurap dan sopak. Ada kurap, ada sopak. Kulit dah tak lawa, dah tua lah. Tetapi dipakaikan akan dia dengan kain sutra. Lawa-wan dia beli. Sutra dipakai. Sebenarnya dia adalah seorang perempuan tua yang ada penyakit kurap, sopak, tetapi dipakaikan akan dia dengan kain sutra yang bersih. Maka orang nampak cantik, suka, terpikat katanya. Maka orang yang mukmin, ni kata pengarang kitab ini. Orang yang mukmin itu sepatutnya, maka orang yang mukmin lari dan tiada suka ia daripadanya. Tiada suka pada dunia. Siapa yang tak suka dekat dunia? Ahlul faham. Ahlul fahmi. Siapa yang tak suka pada dunia ni? Ahlul fahmi, ahlul ma'ani. Orang yang tak suka dunia ni, orang ahlul faham dan ahlul ma'ani. Orang yang memahami makna-makna. Makna-makna. Orang yang tak faham ini, maka macam mana nak benci dunia? Orang yang benci dunia, orang ahlul faham. Ahlul ma'ani.
Kenapa begitu? Sebab orang mukmin itu hidup di dunia ini ada sesuatu tujuan hidup ini. Hidup ni ada tujuan dia. Orang yang tak tahu tujuan hidup ini, maka dia tak faham ma'ani di sebalik dunia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala dah sebut dalam Quran dah apa tujuan kita dihidupkan. Bila kita faham ini, maka kita faham segala tipu daya dunia ni kita faham. Kita akan nampak tipu daya dunia dan kita akan nampak fitnah dunia ini. Bagi orang yang faham makna tujuan hidup yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Tidak aku jadikan jin dan manusia. Allah Subhanahu wa taala yang sebut. Sebab itu kita kata perlu kita faham Al-Quran melalui fahaman para ulama. Maka Allah Ta'ala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Tidak aku jadikan jin dan manusia. Bermaksud tidaklah kita ini hidup di dunia ini, tidaklah kita datang ke dunia ini illa liya'budun, kecuali untuk ibadat. Jadi ibadat ini bukan maksud ibadat yang kita faham solat, puasa, haji. Ibadat ini kata Ibnu Abbas ma'rifat. Bukan makna ibadat yang kita faham dan dah sembahyang, dan dah puasa, dan dah haji, dan dah. Jadi kita rasa kita dah menunaikan maksud kita hidup ni, kita dah ibadat. Bukan itu maksud dia kata Ibnu Abbas ibadat. Ibadat itu maksudnya ma'rifat. Maka jadilah maksud ayat Quran itu, tidak aku jadikan jin dan manusia ini kecuali untuk makrifat pada Allah Subhanahu wa taala. Tak selesai tugasan kita kalau sekadar kita laksanakan solat semua. Sebab tidak ada makna solat kecuali makrifat Allah pada solat kita, itu maksudnya. Tidak ada makna haji kecuali ada makrifat Allah pada haji tersebut. Begitu yang lain. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan salat gitu. Allah Taala tidak memerlukan haji gitu. Yang Allah Taala perlukan adalah makrifat kita kepada dia. Dengan arti kata ni, kecintaan kita pada dia. Bermaksud kalau hati kita tidak mencintai Allah, kita tidak makrifat dia. Itu maksud makrifat. Apa maksud makrifat? Maksud makrifat cinta. Kita ibadat dengan pelbagai ibadat, tetapi hati kita melekat pada harta dan dunia. Apakah kita kenal Tuhan kita? Maka kita tidak kenal Tuhan kita. Yang kita kenal adalah harta. Yang kita kenal adalah dunia. Itu yang kita tahu. Bermaksud dalam hati kita, yang kita kenal, yang bernilai itu adalah dunia. Bermaksud kita tak kenal. Macam borok lah. Berkasar sikit bunyi. Biar teramang sikit. Borok pula. Macam borok. Kita bagi omeh. Kita bagi pisang omeh. Mana di Cakawai? Pisang omeh di Cakawai. Dia mencintai pisang omeh. Kenapa? Sebab dia tak kenal. Maka tak kenal, tak cinta. Orang tak kenal, maka dia takkan cinta. Sebab itu ulama kata, makrifat dengan mahabbah ini saling kait mengait. Kenal dan cinta saling kait mengait. Kalau mendakwa cinta kepada Allah, kalau mendakwa kenal Allah tapi tidak mencintai Allah, itu sekadar pendakwaan semata-mata. Oh, rasa-rasa dah makrifat bona, tapi kecintaan dia kepada lain, pada Allah SWT. Maka itu pendakwaan yang tak betul. Memadai orang itu rasa cinta kepada Allah, bermaksud orang itu makrifat pada Allah SWT. Jadi makrifat Allah Ta'ala ni bukan, oh dia dah kenal dah. Contoh, wadang orang Oh bukan itu boleh kepada zindik kita kata.
Berzikir. Oh, dia dah kenal lah Allah Ta'ala. Macam mana? Woi, putih orang Bukan itu maksud makrifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makrifat Allah Ta'ala bermaksud mencintai dia. Rasa cinta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab kaedahnya, tak kenal maka tak cinta. Tidak kenal maka tidak cinta. Maka bila tujuan hidup kita ini mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka maksud kita untuk mencari cintanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala jadikan penghalang-penghalang untuk mendapatkan cinta itu. Kalau tak adalah makna hikmah dunia ini. Kalau tidak adalah makna manusia itu sebagai makhluk yang mukallaf. Sehingga bila kita lihat keadaan ini, maka jadilah seolah makhluk ini keseluruhan dia, tajuk dia adalah manusia. Tajuk adalah manusia. Makhluk yang sebegitu besar ini, hatta syurga, neraka dan sebagainya, tajuk adalah manusia. Jin mengikut kita lah. Tajuk dia manusia. Jadi maksud makhluk ini adalah manusia. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala muliakan manusia ini. Dengan cara mana Tuhan muliakan manusia ini? Allah Ta'ala pilih manusia ini untuk dijadikan dia makhluk yang mukallaf. Mana ada makhluk yang mukallaf? Makhluk ni banyak. Kita boleh sebutlah, binatang banyak, ada gajah, ada rimau, ada. Makhluk ni banyak, bintang, langit. Banyak makhluk ni. Tetapi Allah Ta'ala pilih manusia ini sebagai makhluk yang mukallaf. Mukallaf diberikan satu tugasan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tugasan kita adalah untuk mengenal pencipta kita di sebalik syariat yang Tuhan syariatkan kepada kita. Jadi bukanlah syariat itu maksud ghayah dia, bukan penghujung dia. Bermaksud solat itu bukan penghujung dia. Solat itu adalah perintah yang perlu kita laksanakan. Tetapi perlu mencari makrifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam solat tersebut. Bermaksud tidak manfaat solat kita kalau hati kita tidak mengenal pencipta kita. Itu maksudnya. Tidak manfaat ibadat kita kalau hati kita ini tertambat kepada dunia dan sebagainya. Tak kenal kita kepada pencipta kita. Jadi bila kita tahu maksud kehidupan kita ini, baru kita nampak di hadapan kita mana satukah benda yang menipu daya kita, mana satukah perkara-perkara yang menghalang kita untuk mendapat cinta tersebut. Baru kita dapat mengerti. Oh, rupa-rupanya dunia ini yang menggamit-gamit kita, dia juga salah satu penghalang kita untuk mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita berhati-hati melihat dunia ini. Sebab itu digambarkan dunia ini busuk, hina dan sebagainya. Kenapa? Sebab dialah yang menghalang kita untuk mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka diumpamakan dunia ini sebagai busuk dan sebagainya. Sebab kalau kita bersama menggelumang di dalam dunia, maka kita akan dihina oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu dalam Al-Quran dia menyebut dunia itu fitnah, bukan haram. Dunia itu fitnah, anak fitnah, isteri fitnah, harta fitnah, dunia fitnah, wanita itu fitnah. Bukan haram tapi fitnah. Apa maksud fitnah? Bahawa fitnah berhati-hati. Kalau salah guna, kalau salah cara kita menghadapi, kita akan binasa. Harta bukan haram, tapi kalau salah kita guna, melalaikan kita. Anak isteri bukan benda yang tercela, tapi disebabkan leka kita, maka hanyut kita. Maka diumpamakan sebagai fitnah. Jadi setiap sesuatu yang menghalang kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dianggap benda itu sebagai
fitnah ataupun hina. Maka sebab itu disebut bermula misal dunia itu seperti orang tua. Untuk sebagai apa? Bermaksud kalau orang terfitnah hatinya terpaut kepada dunia, maka kita menjadi hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang mukmin disebut sini, orang mukmin itu melarikan diri, tidak suka dipadanya. Kenapa tak suka? Sebab dunia itu menghalang dia untuk kenal pada Tuhan dia. Dunia itu menghalang kita untuk kenal Tuhan kita. Bukankah kelalaian kita dengan solat? Dalam solat kita lalai sebab apa? Sebab apa kita lalai dengan solat? Dunia lah. Dunia melalui kita. Sedangkan kelalaian dalam solat itu merupakan satu benda yang sangat besar. Kesalahan yang sangat besar. Adab yang tak baik kita tunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi Nabi menyebut Allah Taala itu sifat dia cemburu dan amat cemburu. Sehingga Nabi mengatakan Allah aghyaru minni. Allah aghyar minni. Allah lebih cemburu pada aku. Jadi hadis yang meriwayatkan Allah Taala itu bersifat cemburu, apa maksud dia? Kalau seorang isteri dapat lelaki yang cemburu, ataupun seorang lelaki mendapat isteri yang cemburu, apa maksud isteri cemburu? Apa maksud suami cemburu? Hatta ada orang kawan cemburu, ada. Dia kawan baik, dia cemburu ni kawan ni baik dengan orang lain ni. Kita tahulah. Kita mengajar budak sekolah, kita pandang apa yang masing-masing kita pandai. Ada budak dia baik, tak boleh yang nak kawan dengan dia. Kalau kawan kan marah dia. Dia cemburu. Ada tahap macam tu. Dia kawan baik, yang kawan ni cuba nak baik seorang nak, dia marah lah. Kau baik dengan dia tu lah. Kau baik dengan Dan ni. Tak ada apa mana kawan pun. Jadi apa maksud cemburu? Dia menyayangi kawan dia. Kita faham. Kenapa dia cemburu kenapa dia sayang kepada seseorang sampai tahap cemburu? Sebab dia terlampau sayang. Itu satu. Cemburu tanda terlampau sayang. Kemudian cemburu ini bermaksud dia menginginkan kesempurnaan melayan, kesempurnaan untuk kita pandang. Bermaksud dia hendak pandang muka dia je. Itu maksudnya. Dia nak ngadap ke dia, jangan nak ngadap ke lain. Ngadap ke lain kan cemburu dia. Apa pandang-pandang situlah. Kita tengok rumah ni makan kat kedai ni, laki mandanglah orang sebelah tu lah. Tak marah ke rumah. Pandanglah ke muka dia ni, entah muak mandang muka kau jadi dia pandang ke lain kan. Cemburu tak? Dia cemburu. Kalau isteri yang kurang cemburu, dia tak kisah. Ya, dia pandang pandang pun tak, luak pun tak dah. Mana tak ada cemburu dia. Sebab tu perasaan cemburu tak cemburu ni tak sama di antara satu sama dengan lain. Sebab tu ada kita mengatakan bahawa Nabi Yusuf alaihissalam dan juga Zulaikha, dikatakan suami Zulaikha ni bukanlah seorang suami yang cemburu. Jadi orang yang cemburu bermaksud seseorang yang ingin penumpuan yang sempurna pada dia. Lagi kuat cemburu dia, lagi dia tak bagi pandang ke lain. Dipegang muka lelaki tu. Jangan pandang ke lain. Habis dia pandang ke dia seorang. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyayangi kita sampai tahap mana cemburu. Bermaksud Allah Ta'ala tidak suka sebenarnya kita memandang kepada yang lain. Tetapi disebabkan kita ni lemah dan sebabkan kita ini nak pandang juga benda-benda yang lain, kita kata, maka itulah qadar kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita nak pandang kepada Allah pada masa-masa yang tertentu saja. Datang ke masjid saja nak ingat dia.
yang ke lain banyak bodoh lagi kita nak pandang. Mana terpulang pada kita. Sedangkan di sisi Allah, dia menginginkan kita memandang kepada dia secara sempurna. Terpulang. Sebab itu orang yang paling sempurna memandang kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana Nabi kita ini hati dia terpaut hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada dalam sembahyang ataupun di luar sembahyang, pautan hati Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Itu berdasarkan ayat Al-Quran yang Allah sebut dalam Al-Quran, qul, katakan ya Muhammad, Allah, qul Allah, qulillah. Allah Ta'ala, jadi dalam Al-Quran bila Tuhan perintah, itu bermaksud itulah pada diri Nabi SAW. Itulah Nabi SAW. Bukan Nabi belum buat tak. Tapi Quran itu kalau tuju pada kita buat apa yang Tuhan suruh. Tapi Quran bila tuju kepada Nabi Muhammad, Nabi dah buat dah apa yang Qul huwallahu ahad. Bermaksud bukanlah Nabi itu baru nak mengakui keesaan Tuhan. Sebab Al-Quran itu semua ditujukan kepada Nabi SAW. Qul ni kepada Nabi SAW. Qul, katakan ya Muhammad, katakan ya Muhammad. Jadi dalam Al-Quran bila Allah sebut katakan, bermaksud bukan bermaksud Nabi baru nak buat tak. Nabi dah buat dah pun. Qul huwallahu ahad. Katakan ya Muhammad, Tuhan itu esa. Kita kalau beritahu dekat murid kita, dia belum buat lagi. Duduk, kita kata. Maksud dia tengah berdiri. Kalau budak tu tengah duduk, kita suruh duduk. Kan polik. Duduk, dah duduk dah. Selalu kita suruh bila dia belum buat kan. Duduk, kita kata. Jadi, Quran bila disebut kepada Nabi SAW, Nabi dah buat dah benda tu. Qul huwallahu ahad. Katakan ya Muhammad, Tuhan itu esa. Apakah Nabi belum menyebut? Nabi dah mengesahkan Allah SWT. Jadi bila Tuhan sebut, Qul Allah, ya Muhammad, sebut Allah. Bermaksud Nabi ini hati dia tidak ada menyebut yang lain kecuali Allah. Jadi apabila Nabi menyebut Allah, apa maksud dia? Bermaksud Nabi hati dia menumpu kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul Allah, ya Muhammad, sentiasalah engkau ingat Allah dalam hati engkau. Summa zarhum fi khadhihim yal'abun. Kemudian biarkan orang lain hati mereka itu lalai sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala. Orang lain biarlah Ta'ala. Summa zarhum fi khadhihim yal'abun. Kemudian biarkan orang yang lain itu hatinya lalai, sanggup paut dengan benda yang lain dan sebagainya. Adapun engkau ya Muhammad, hati engkau itu tidak ada pautan kecuali Allah. Qul Allah. Jadi bermaksud Nabi ini hati dia tidak pernah berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Nabi ini hati dia tidak pernah berpaling daripada Allah. Kecintaan dia, keagungan dia, apa kita kata, keterpikatan dia, Nabi tidak terpikat yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika pada Nabi Isra dan Mi'raj, Allah Ta'ala lebih mengetahui, tetapi sebagai hujah kepada orang yang lain bahawa begitu hebatnya Nabi SAW, maka Nabi tidak pernah terpikat kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala, hatta sesuatu yang Allah Ta'ala jadikan daripada kecantikan dunia ataupun kecantikan akhirat. Jadi ketika mana Nabi SAW sampai di Sidratul Muntaha, maka keindahannya sangat luar biasa. Makhluk yang Tuhan jadikan sangat cantik. Maka Allah Ta'ala percantikkan lagi Sidratul Muntaha itu. Bila Nabi sampai ke pohon sidrah, naik ke langit, sampai dekat pohon sidrah tu dah cantik dah. Tapi bila Nabi sampai, Tuhan cantikkan lagi secantik-cantiknya. Tak akan mengagumkan suasana dia. Maka Allah Ta'ala mengatakan, idh yaghshas sidrata ma yaghsha. Ketika mana Nabi sampai ke pohon sidrah, yaghshas sidrah, Tuhan hiasi pohon sidrah itu, ma yaghsha, sesuatu perhiasan. Maka ulama kata Tuhan tak ceritakan perincian dia, sebab kalau Tuhan ceritakan perincian kita tak faham. Sesuatu yang tak ada dekat dunia ini perhiasan dia,
maka digunakan dengan isim mausul, sesuatu. Iz yaghsha sidrata ma yaghsha. Ketika Allah Ta'ala hiasi pohon sidrah itu dengan sesuatu yang Tuhan hiasi. Tuhan sebut macam tu. Sebab kalau Tuhan perincikan tak faham kita apa benda ni. Maka tetapi ulama kata sudah pastilah sesuatu itu sangat indah. Sangat mengagumkan. Tak ada kecantikan di dunia sebagaimana kecantikan yang ada di pohon sidrah itu. Kita dekat dunia ni pun dah macam-macam kita terleka dengan dunia ini. Tetapi ketika itu lagi luar biasa kecantikan pohon sidrah. Tetapi Nabi SAW tidak cenderung hati dia kepada pohon sidrah itu. Maka Allah Ta'ala mengatakan, iz yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basaru wa ma tagha. Adapun Nabi tidak berpaling mata dia memandang kepada pohon sidrah, wa ma tagha, dan Nabi tidak melampau-lampau memandang pohon sidrah. Nabi tahulah pohon sidrah cantik, tapi hatinya tidak terpaut kepada pohon sidrah. Hatinya terpaut pada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kata ulama, maka ini fitnah, ujian kepada Nabi yang lebih besar daripada kita. Allah Ta'ala uji Nabi lebih besar daripada kita. Tuhan uji kita dengan kecantikan dunia saja. Ameh, perak, duit. Itu pun kita dah hilang khusyuk semayang kita kan. Lemahnya iman kita. Nabi diuji dengan lebih besar lagi. Iaitu pohon sidrah. Tetapi Nabi tidak cenderung pada dia. Sebab itu dikatakan orang mukmin itu lari dan tiada suka daripadanya. Tidak suka. Lagi ni maksud tak irau lah. Tak irau. Maksud dia. Ditunjuk kecantikan dia, tak irau lah. Itu maksud dia. Itu orang mukmin. Sebab apa? Sebab kalau kita menghiraukan dunia ini, maka hati kita dah lari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang mukmin itu lari dan tiada suka daripadanya kerana terbuka hakikat dunia itu. Dunia itu sebenarnya tidak cantik. Kenapa tak cantik? Sebab bila kita melihat kecantikan dunia, maka Tuhan halang untuk melihat kecantikan dia. Sebab Tuhan tu cemburu. Jadi bila kita memandang dunia, Tuhan tutup hati kita untuk memandang keindahan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terpesona dekat dunia ni, maka Tuhan tutup, nama dia hijab. Tuhan hijab hati kita daripada memandang kecantikan dia. Sebab kita leko suka dekat harta, suka dekat dunia ni, terpikat kita, mengigau kita 7 hari 7 malam. Duit. Maka apa Tuhan buat? Tuhan ni cemburu. Orang rumah kalau cemburu, dikunci pintu dah dikunci dia cemburu. Ada perempuan lain tak dia apa ditutup pintu, tidur luar rumah. Baru tahu. Orang cemburu macam tu kan. Cemburu tutup kunci puas merayu. Jadi Allah Ta'ala cemburu. Bila cemburu ditutup pintu. Ditutup pintu dia. Pergilah ke sana, kata dia. Macamlah rumah. Pergilah rumah orang tu. Jangan balik sini, kata dia. Mana pula nak tidur Jadi bila kita memandang kepada yang lain, Tuhan tutup pintu dia. Istilah nama dia hijab. Maka terhijab kita pada Allah SWT. Jadi bila kita sembahyang, rasa boring untuk sembahyang. Bila dah habis sembahyang, mengetih kita. Sonok makan roti canai lah apa, sebab hati kita gitu punya kan. Masya Allah. Bila kita datang ke masjid saja, rasa kita puas nak ngabar. Mengantuk rasa. Keluar berjalan kita. Riang pula rasa. Tuhan hijab hati kita. Sebab apa? Sebab kita memilih terpikat pada yang lain. Maka bagi orang mukmin, maka dia melihat itu satu aib. Memandang dunia itu satu aib. Sebab apa? Boleh menghalang kita daripada memandang kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Tuhan tutup? Salah pada kita. Sebab kita pilih yang lain,
Kenapalah balik rumah ni, rumah kunci ni? Dah. Pergi cari yang lain, kunci rumah tu. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesalahan pada kita. Jadi bila hati kita tertutup, hijab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, muhasabah balik. Apa kesalahan kita? Kenapa kita menghadap Allah, hati kita tidak ada rasa apa-apa, tidak nampak apa-apa, tidak rasa bahagia, tidak ada rasa mesra dan sebagainya? Sebab Tuhan tutup pintu dia, sebab kita pandang kepada yang lain. Kita berlazat-lazat dengan dunia, kita berlazat-lazat dengan syahwat kita. Bila kita menghadap kepada Allah Ta'ala, rasa tawuk nama dia, rasa wahish nama dia. Tawuk, apa pula tawuk benar pergi masjid ni? Apa pula tawuk benar menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni? Apa pula rasa tawuk ni, menyebut nama Allah Ta'ala rasa tawuk? Sebut duit sedap sikit rasa duit, senyum kan? Menyebut nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala rasa tak seronok. Sebab apa? Sebab Tuhan hijab hati kita. Kenapa Tuhan hijab? Sebab kita pilih memandang pada yang lain, pada dia. Jadi bagi orang yang mukmin katanya, yang faham, maka dia akan memandang dunia ini dengan pandangan hina. Pandangan hina dunia ini. Sebab dunia ini menghalang hati kita untuk memandang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang mukmin akan lari dan tiada suka daripadanya kerana terbuka hakikat dunia ini. Tak cantik. Terbuka hakikat dunia itu baginya, maka tiadalah berhajat ia kepadanya melainkan sekadar. Kita tak teripikat pada dunia, tapi kita kena ambil juga. Ambillah sebab lapar perut kita. Ambil sekadarnya. Kenapa cari duit? Nak kita nak berpakaian, nak keperluan dunia kita ambil. Sebab itu Allah Ta'ala sebut apa dalam Quran? Wala tansa nasibaka minad dunya. Sekadarnya. Sebab itu kita ada tugasan yang lebih penting lagi. Itu maksud dia. Daripada mengajar dunia ini, kita ada tugasan yang paling penting, lebih penting. Itu kita mengajar makrifat kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ambil juga dunia ini sekadarnya. Maka kita lari dari dunia kerana apa? Sebab dunia ini menghalang kita daripada rasa cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampailah peringkat cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak lagi terhalang dengan dunia ini. Itu banyak perbahasan dia lah. Tidak ada ulama dia mengatakan bahawa tak ada masalah dengan dunia ini, sebab dunia ini tidak menghalang rasa cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tiadalah berhajat kepadanya melainkan sekadar boleh menguatkan badan, kata dia. Maka dia ambil dunia sekadar menguatkan badan, mengambil dunia itu berbuat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksud kata tujuan yang sebenar dia adalah untuk kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi Allahumma zidna min fadlika. Alhamdulillahirabbil alamin.